Kita perlu menjadi asas bagi tamadun manusia ialah iman, akhlak, ilmu dan amal saleh. Kerajaan yang adil dan bijak serta rakyat yang bersatu padu. Marilah kita melakukan muhasabah dengan adil. Adakah ciri-ciri ini bertapak dengan baik dan teguh di tanah air tercinta ini? Negara yang bertamadun juga ialah apabila berjaya membangun manusia yang merangkumi pemimpin, para pegawai dan rakyat yang berperanan di dalam tanah airnya, membina keperluan kehidupan yang cukup dan menjaga keamanan, keselamatan dan pertahanan negara dengan segala kelengkapannya yang berkemampuan. Islam yang dicatatkan dalam perlembagaan menjadi agama persekutuan adalah agama yang sempurna merangkumi aspek akidah, ibadat, syariat dan akhlak. Dalam konteks negara pula merangkumi aspek politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam keadaan kita berdakwah mengajak manusia kepada Islam seboleh-bolehnya, namun kita dilarang memaksa penganut agama lain. Tetapi dalam aspek negara, Islam membuka pintu seluas-luasnya kepada berbagai kaum dan agama. Sebenarnya dalam ruang perlembagaan itu sendiri banyak perkara yang boleh diamalkan bagi memenuhi penyelesaian masalah negara yang kita alami. Yang pertama, kegagalan menangani berlakunya penyelewengan dalam amalan politik dan pentadbiran kerana kita menafsirkan Islam dalam perlembagaan mengikut persepsi peninggalan penjajah. Fahaman sekularisme anutan mereka memisahkan agama yang berkait dengan iman kepada Allah dalam semua urusan dan perhitungan hari akhirat, dosa dan pahala dalam urusan hidup. Kita berbangga dengan kesedaran beragama yang berlaku dalam masyarakat hari ini, tetapi masih belum memenuhi seluruh ajaran Islam yang sempurna. Sila. Yang Hormat Marang, saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Hormat Marang, kerana suatu ketika Yang Hormat Marang merupakan menteri besar kepada satu negeri yang bagi saya hasil mahsul kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala-nya mewah, hasil minyaknya. Dan saya juga dipahamkan mengenai kerangka perlembagaan, terutama sekali seksyen artikel 108 yang dengan khusus memperuntukkan mengenai adanya yang dipanggil sebagai National Finance Council ataupun Majlis Kewangan Negara. Dan dikatakan di sini dengan khusus mesyuaratnya akan diadakan sepanjang macam setiap 12 bulan, yang mana akan dihadiri oleh menteri besar dan juga sultan-sultan dan raja-raja sebagai wakil negeri. Dan saya yakin itu merupakan aspirasi fundamental utama federalisme ke arah menghormati kedaulatan negeri-negeri. Soalan saya, kalau perlembagaan 108 terutama sekali 108.4 mengatakan dengan izin, it shall be the duty of the federal government to consult the National Finance Council in respect of, maksudnya itu merupakan tanggungjawab dan wajib pihak kerajaan pusat merujuk kepada Majlis Kewangan Negara itu, National Finance Council itu, terhadap aspek-aspek grant, percukaian, annual loan, pinjaman tahunan dan banyak lagi sehingga kan A sampai H itu. Persoalan saya, tidak satu langsung pun apa yang dibangkitkan di dalam belanjawan selama ini mengambil aspirasi federalisme. Mana mungkin satu Malaysia yang mengangkat maruah bangsa dapat dicapai apabila yang dibawakan hanyalah slogan, tetapi yang dicerobohi, yang tidak dihormati adalah maruah rakyat yang sentiasa mematuhi perlembagaan. Disuruh bayar cukai, disuruh masuk pilihan raya, masuk pilihan raya, tetapi tidak dihormati maruah bangsa tersebut. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Secara praktikalnya tidak memenuhi objektif daripada perlembagaan yang sepatutnya dilaksanakan, semangat rasma yang berlaku. Contohnya, kita pernah memerintah Kelantan tahun 90 sehingga kini, dan Terengganu 99 sehingga 2004 satu penggal. Kita mengalami hal-hal yang menjadi karena yang menjadi masalah. Sepatutnya kita menghormati keputusan rakyat negeri yang memilih kerajaan negeri secara demokrasi, pilihan raya,
yang memihak pada negeri-negeri. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya, contohnya ialah sebahagian yang disebut yang memanfaatkan ialah capitation grant yang wajib diberi kepada negeri-negeri yang mengikut perhitungan jumlah rakyat, kerana tiap-tiap rakyat membayar cukai apa yang dipakai oleh masing-masing, yang dimakan, yang diminum, yang diimport. Maka kerajaan pusat mestilah memulang balik mengikut kadar jumlah rakyat negeri, capitation grant. Kebiasaan yang dibayar pada bulan Mac dan bulan Ogos, tetapi bagi kami pernah berlaku di masa dulu dibayar bulan Disember, sengaja dilambatkan sebagai satu cara untuk menyusahkan keadaan negeri. Dan kami tidak melupai peristiwa pembatalan royalti petroleum di Terengganu yang dimeteraikan melalui perjanjian yang memperuntukkan 5% sahaja perjanjian untuk menyelesaikan krisis di antara Sabah dan Sarawak dalam 60-an, apabila berlaku krisis di zaman almarhum Tun Razak yang menimbulkan kegawatan politik. Maka digubal Akta Petroleum dalam tahun 74 dan ditubuh Petronas. Maka diadakan perjanjian di antara Petronas dengan semua kerajaan negeri, di mana sekiranya ada hasil-hasil petroleum sama ada di darat ataupun di laut, hendaklah diserah kepada Petronas, dan Petronas lah menyerah sebagai royalti kepada kerajaan negeri sebanyak 5%. Dan semua menteri besar, ketua menteri menandatangani, termasuklah negeri yang tak ada minyak juga menandatangani perjanjian ini. Dan telah diberi kepada Terengganu sehingga dari tahun 78 sehingga tahun 90 sehingga tahun 2000, di mana dalam masa kami memerintah, kami hanya mendapat dalam satu kali bayar penggal yang pertama tahun 2000 sahaja sebanyak 4 juta. Lepas itu dibatalkan melalui keputusan Perhimpunan Agung UMNO, cadangan Perhimpunan Agung UMNO. Ini menunjukkan bagaimana politik menguasai perlembagaan, sehingga kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan dipahamkan pada hari ini, walaupun ada tuntutan berkerajaan Terengganu yang dipimpin Barisan Nasional, dan kami menyokong dengan sungguh-sungguhnya dan dibayar sebahagian daripadanya, tetapi dicandat ni kalau kami di Pantai Timur memancing suntung, dipancing lagi digunakan peruntukan ini untuk projek-projek yang tidak sepatutnya dibelanjakan oleh kerajaan negeri, seperti jalan raya di negeri, lapangan terbang, itu dipotong lagi. Ini hal-hal yang tidak patut. Sepatutnya kita mestilah mentadbir negeri dengan bijak sana, bukan bijak sini. Apa yang berlaku bijak sini, bukan bijak sana. Saya sangat bersetuju dengan pandangan daripada balik pulau rakan saya tadi. Yang berhormat, Yang Pertua, Islam hakikatkan dalam perlembagaan menjadi agama persekutuan.